Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak didik Ustaz yang saya sayangi dan Ustaz kasihi boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 86, 87, 88, 89, 90 dan 91. Hari ini kita akan belajar bersama-sama hayat. Apa itu hayat? Sebelum kita belajar, mari kita rujuk, kita tengok sama-sama gambar yang terdapat di muka surat 86. Di muka surat 86 ini kita dapat lihat suasana hibur, yang ini suasana berlakunya kematian. Dekat gambar ini nak bagi tahu kita apa? Gambar ini nak bagi tahu kita bahawa setiap manusia yang hidup akan merasai mati. Setiap manusia yang hidup pada hari ini confirm akan mati. Kita lihat pula gambar yang kedua, ikan-ikan yang terdampar di daratan. Bila kita lihat ikan-ikan yang berada di darat ini, kita tahu ikan-ikan ini semuanya dah mati. Dekat sini pun nak bagi tahu kita bahawa bukan saja manusia akan mati, haiwan-haiwan pun juga akan mati. Hari ini Ustaz akan ajarkan tentang tajuk hayat. Hayat ini bermaksud apa? Hayat ini bermaksud Allah kekal abadi. Kita sebagai orang Islam, kita wajib beriman dengan sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hayat ini apa? Hayat bererti Allah tetap hidup selama-lamanya dan hidup Allah tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Dekat sini apa yang kita dapat faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia akan hidup selama-lamanya dan tiada permulaan. Permulaan itu maksudnya apa? Maknanya Allah ni tiada yang jadikan. Allah Taala tiada ibu yang melahirkan. Jadi Allah ini adalah zat yang berdiri dengan sendirinya, berbeza dengan manusia. Manusia, siapa yang jadikan manusia? Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan manusia. Dan seterusnya, siapa yang melahirkan manusia? Ibu yang melahirkan kita ke dunia ini. Berbeza dengan Allah SWT. Allah SWT tiada permulaan. Dan seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga tiada pengakhiran. Maknanya Allah tak akan kekal selama-lamanya. Allah akan kekal selama-lamanya untuk terus hidup. Berbeza dengan manusia. Manusia satu hari akan mati. Itu dia perbezaan hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidupnya manusia. Kita lihat, kita lihat anak-anak didik Ustaz boleh lihat buku teks muka surat 86, kita baca sama-sama dalil nakli. Kullu syai'in halikun illa wajha. Surah Al-Qasas. Maksudnya apa? Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Apa dia makna kat sini? Maknanya bulan akan hancur, matahari akan hancur, gunung ganang akan jadi debu-debu, manusia akan mati, gajah akan mati, haiwan-haiwan akan mati. Semua yang ada dekat dunia ni, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini, semuanya akan binasa, semuanya akan mati. Tiada yang kekal kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Anak didik Ustaz yang Ustaz sayangi, kita akan baca dalil nakli yang kedua, muka surat 87. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Baqarah, ataupun kita sebut ayatul kursi. Maksudnya apa? Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selamanya, mentadbir sekalian makhluknya. Apa yang kita faham dalam ayat kursi ini atau surah Al-Baqarah ini memberitahu kita apa? Surah Al-Baqarah ini bagi tahu kita bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ini juga, ayat kursi ini juga memberitahu kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini akan tetap hidup dan kekal selama-lamanya dan mentadbir sekalian makhluknya. Kita tengok fenomena siang dan malam. Berlakunya macam mana? Berlakunya siang dan malam ini Allah Subhanahu Wa Taala yang takbir. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Suasana itulah akan berlakunya dengan peredaran bulan, dengan peredaran matahari, dengan peredaran bulan itu, maka berlakulah
peredaran sistem suria itu, maka berlakulah siang dan malam. Allah, siapa yang mentadbir? Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir peristiwa ataupun fenomena siang dan malam itu. Allah Ta'ala juga yang mentadbir hidup dan matinya manusia. Apabila Allah Ta'ala hidupkan, Allah Ta'ala takbir manusia itu hidup. Apabila Allah Ta'ala matikan, Allah takbirkan manusia itu mati. Bukan itu saja, rezeki. Allah Ta'ala takbir rezeki setiap manusia itu. Bila manusia itu lahir, setiap makhluk itu lahir, Allah Ta'ala takbirkan. Allah Ta'ala tentukan. Tentukan apa? Tentukan rezekinya. Muka surat 88. Dalam muka surat 88 ini, kita boleh lihat tajuk dia Dalil Akli. Allah bersifat hayat. Dalil Akli ini hujah. Hujah daripada logik akal kita. Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat hayat yang hidup selama-lamanya. Kita baca sama-sama. Kewujudan alam ini yang tersusun dan teratur menunjukkan pentadbir alam ini bersifat hidup, iaitu hayat. Andainya Allah tidak bersifat hidup, mustahil mampu mentadbir alam ini dengan baik. Boleh tak? Cuba kita fikir, kita gunakan logik akal, kita gunakan akal kita, kita berfikir sama-sama. Allah Ta'ala hidupkan manusia, kemudian Allah Ta'ala matikan manusia. Boleh ke zat yang tidak hidup mematikan dan menghidupkan? Itu mustahil. Begitu juga siang dan malam. Begitu hebat berlakunya peristiwa siang dan malam ini. Fenomena siang dan malam ini begitu hebat. Mustahil zat yang mentadbir siang dan malam ini adalah zat yang tidak hidup, yang tidak bersifat hayat. Kita lihat buku teks muka surat 88 ini, kita boleh tengok gambar dekat sini. Musim sejuk, musim bunga, musim panas, musim luruh. Perubahan, bila berlakunya perubahan itu pun begitu unik, begitu hebat. Kita tengok pada musim sejuk pun begitu hebat, turunnya salji, hebat kita rasa. Musim bunga, cantiknya keadaan itu pun kita rasa, ya Allah, hebatnya orang, hebatnya zat yang menciptakan keadaan itu. Begitu juga musim panas, musim luruh. Jadinya dekat situ, mustahil zat yang menjadikan musim-musim, zat yang menjadikan siang malam, zat yang menjadikan hidup dan mati itu tidak memiliki sifat hayat. Maka dekat situ akal kita dah tolak dah. Kalau kita cakap akal kita dah tolak dah siang-siang bahawa zat yang menjadikan semua yang hebat ini tidak hidup. Jadinya kita wajib, otak kita cakap wajib, zat yang jadikan musim-musim yang hebat ini, yang menjadikan siang dan malam yang begitu hebat, yang menjadikan hidup dan mati itu juga hebat, maka dia, zat ini tidak lain, tidak bukan, mesti memiliki sifat hayat, insya-Allah. Anak murid yang Ustaz sayangi dan kasihi, kita sambung muka surat 89. Di muka surat ini kita akan belajar tentang kesan meyakini Allah bersifat hayat dan akibat tidak meyakini Allah bersifat hayat. Apa kesan dia? Kesan yang pertama, berusaha menjalani kehidupan yang diredai Allah. Bagaimana nak dapatkan kehidupan yang diredai Allah ini? Senang saja. Apa dia? Yang pertama sekali, dia kena buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Allah suruh solat, dia solat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia puasa, dia akan puasa. Semua yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, dia akan laksanakan. Manakala meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Orang yang beriman Allah bersifat hayat, dia akan gunakan masa dengan sebaik-baiknya. Macam mana menggunakan masa dengan sebaik-baiknya? Yang pertama, dia jaga solat di awal waktu. Solat ni penting, anak-anak. Solat ni penting. Sebab apa solat ni penting? Solat ini sendiri dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Taala berfirman, Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Dan masa yang ada, kita akan gunakan sebaik-baiknya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Taala, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, memperbaiki amalan soleh. Macam mana kita perbaiki amalan soleh kita? Hari ni kita tengok, minggu ni kita tengok, hari ni kita solat tahajud tak ada, tak solat.
InsyaAllah kita niat dalam hati dulu, kita tanam dalam hati, kita niat aku nak solat tahajud malam ni, dan seterusnya kita teruskan, kita istiqamah dengan amalan yang kita buat. Yang keempat, menghargai kehidupan. Orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menghargai kehidupan. Dia tidak akan melakukan perkara sia-sia. Bila orang hisap dadah, orang hisap rokok, dia tidak mudah terpengaruh sebab dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hayat dan dia menghargai kehidupan dia. Dia tak nak rosakkan kehidupan dia. Seterusnya, bersyukur dengan nikmat Allah. Orang yang meyakini Allah bersifat hayat ini tidak boleh tidak, dia mesti bersyukur. Bagaimana kita bersyukur dengan nikmat Allah? Senang saja macam mana kita bersyukur. Kita selalu sebut Alhamdulillah. Kita selalu mulut ni sentiasa, mulut dengan hati ni sebut, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita, insya-Allah. Seterusnya yang terakhir, kesan meyakini Allah bersifat hayat ialah kehidupan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak hidup kita berkat? Sebab kita manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sementara je. Dekat dunia ni kita hidup sementara. Kita akan mati dan mati itulah adalah tempat yang kekal selama-lamanya, dan syurga itulah yang kita kejarkan di dalam kehidupan kita sebenarnya. Seterusnya kita sambung. Yang kedua, akibat tidak meyakini Allah bersifat hayat. Yang pertama, apa dia akibat dia? Akibat yang pertama, dia akan merosakkan iman. Orang yang tidak beriman dengan Allah bersifat hayat, Allah Ta'ala ini kekal selama-lamanya, maka dia bukanlah orang Islam, dia boleh dikatakan kafir. Dia boleh dikatakan sebagai kafir dan iman dia tidak sempurna. Na'udzubillah minaz zalik. Seterusnya, membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Dia tak percaya yang Allah itu bersifat hayat, maka dia akan melakukan perkara sia-sia. Allah bukan ada pun, Allah bukan nampak pun, Allah bukannya wujud pun, Allah tak hidup pun. Jadinya dia akan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah, membuat perkara-perkara yang dalal, membuat perkara-perkara yang buruk. Okey, yang ketiga, cenderung untuk melakukan maksiat. Orang yang tidak beriman Allah Subhanahu Taala ini bersifat hayat, dia cenderung untuk melakukan maksiat. Dia nak buat maksiat, dia tak takut apa, Allah pun tak ada. Dia cakap Allah pun tak ada, tak hidup. Allah Taala pun tidak kekal lama-lamanya. Jadinya dia senang dia nak melakukan maksiat. Yang seterusnya, manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Taala bersifat hayat ini, dia akan mensia-siakan kehidupan dia. Mungkin dia akan mencarikan kemewahan dunia semata-mata, tidak memikirkan akhirat kelak. Okey, dan seterusnya. Yang kelima, mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hayat ini, automatik dia akan mengabaikan perintah Allah. Allah Taala tak hidup, Allah Taala tak kekal selama-lamanya. Apa hebatnya Allah Taala? Buat apa aku nak sembah Allah? Buat apa aku nak ikut perintah Allah? Itulah yang akan berlegar-berlegar di dalam fikiran manusia. Sebab ni kita na'udzubillah, kita jauhkan diri kita daripada benda ini. Seterusnya, dimurkai dan tidak diredai Allah. Kita takut sangat. Bila Allah marah, bila Allah murka, bila Allah tidak redha kita, Allahu Akbar. Kita ni hamba Allah, kita ni Allah yang jadikan. Dekat dunia, automatik kita akan susah bila Allah murka. Bila Allah tidak redha kita, siapa kita? Kita duduk kat bumi tu pun, kita duduk kat bumi ini pun Allah SWT yang hidupkan. Allah Ta'ala yang jadikan kita. Kalau Allah Ta'ala tak redha dengan kita, Allahu Akbar, gimana kita nak bagi? Adakah kita akan pergi ke neraka Jahannam? Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah, selesai tajuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat hayat. InsyaAllah, semoga apa yang Ustaz ajarkan mendapat manfaat kepada anak-anak didik Ustaz dan diri Ustaz sendiri. Wallahu a'lam bisawab.